dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita masih dalam bab 6 iaitu sudut dan tangen dalam bulatan. So hari ini kita akan tengok subtopik 6.3 iaitu tangen dalam bulatan. So hari ini ada dua standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai. So yang pertama ialah boleh mengenal dan memerihalkan apa itu tangen. Yang kedua ialah membuat dan menentusahkan konjektur tentang sudut antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Yang kedua, sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada satu bulatan. Okey, so apa itu tangen? So bila bercakap pasal tangen, so tangen ialah garis lurus yang menyentuh bulatan. So kita ada satu bulatan, ada garis yang sentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Itu keyword dia. Okey, ada garis tu sentuh bulatan hanya pada satu titik sahaja. So garis itu dipanggil sebagai tangen. Dan titik yang disentuh oleh tangen itu dipanggil sebagai titik ketangenan. Okey, katalah kita ada satu bulatan. Pada bulatan tersebut ada titik dan juga garis. Okey, so garisan merah itu dipanggil sebagai tangen, titik kuning itu dipanggil sebagai titik ketangenan. So kedudukan dia tak kisah. Janji di sepanjang keliling bulatan tu kalau ada titik, ada garis yang sentuh dia, so bermaksud itu ialah tangen. Okey, kalau kita ubah kedudukan pun masih lagi dipanggil sebagai tangen. Okey, so janji dia hanya sentuh pada satu titik sahaja. Okey, itu dipanggil sebagai tangen kepada bulatan. Okey, kita ambil satu contoh dalam buku teks. Okey, diberi 3 garis. Kalau kita tengok dalam gambar aja tu ada 3 garis kat situ. PQ, RS dan juga UV. Yang manakah dalam ketiga-tiga garis tersebut ialah tangen, yang mana bukan tangen. So kita dapati bahawa PQ dan RS ialah tangen. Kenapa PQ dan RS tu tangen? So sebab PQ dan RS tu hanya masing-masing dia PQ dia hanya sentuh bulatan pada titik X. Dan RS hanya sentuh bulatan pada titik Y. So bagaimana pula dengan garis UV? So untuk garis UV dia bukan tangen. Kenapa dia bukan tangen? So sebab dia sentuh bulatan tu pada dua titik, iaitu titik A dan titik B. So saya harap kamu boleh faham. Tangen ialah garis yang sentuh bulatan hanya pada satu titik. Okey, kalau dia lebih pada satu titik, dia bukan tangen. Okey. Apa pula hubungan antara jejari dan tangen? Okey, contohnya kalau kita tadi kita ada tangen, kita ada titik ketangenan, lepas tu titik itu kita sambungkan, hubungkan dia dengan jejari. Kita ambil pensel, kita sambung dia terus kepada jejari. So apa hubungan dia? So kalau ada jejari menyentuh ataupun bersilang dengan tangen, maka sudut yang terbentuk tu mesti 90 darjah. So ingat ada tangen, ada garis jejari yang sentuh dia ataupun kita panggil bersilang dengan dia, kita katakan sudut yang terbentuk itu ialah 90 darjah. Okey, so kedudukan tu tak kisah kat mana, janji ada garis tangen dan juga sentuh dengan jejari, sudut yang dibentuk ialah 90 darjah. Kalau saya ubah kedudukan pun masih 90 darjah. Okey, itu hubungan antara jejari dan tangen. So yang pertama tadi kita dah tahu apa itu tangen. Okey, standard pembelajaran pertama dah tahu tangen. Tangen ialah garis lurus yang sentuh bulatan pada satu titik sahaja. Yang kedua, apa hubungan jejari dengan tangen? So kalau ada tangen bersilang dengan jejari, so sudut yang terbentuk ialah 90 darjah. Okey. So kita tengok satu contoh soalan. Okey, soalan diberi cari nilai X. Okey, dengan menggunakan
ciri jejari dan tangent tadi, berapa nilai X? So, untuk mencari nilai X, kamu perlu gunakan pengetahuan lepas kamu. Apa kaitan dia dengan 104 tu? Macam mana nak cari? Yang kita tahu tadi, kalau dia bersilang, sudut dia 90 darjah. Okay, so macam mana kita nak cari? So, kamu kena tahu dulu, berapakah nilai sudut yang berwarna kuning tu? So, ingat balik sebelum ni, kita belajar dalam satu segitiga, jumlah sudut dia ialah 180. Dan kita dapati dua garis yang menghubungkan ke pusat bulatan tu jejari. So, sama panjang. Bermaksud sudut kuning tu sama besar. So, kalau kita nak cari sudut yang berwarna kuning, maka kita ambil 180 tolak 104 bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kuning tu ada 2. Okay, sama besar. So, kita akan dapat kuning tu 38. Okay, kalau dah dapat kuning tu 38, macam mana pula nak cari X? Okay, tadi kita dah belajar ciri tangent dan jejari. Kalau dia sentuh saja, nilai di situ yang warna pink tu mesti 90 darjah. So, tadi kita dah dapat sudut kuning tu 38. So, X ialah 90 tolak 38. So, kita dapat 52 darjah. Okay, so, kita tengok satu contoh dalam buku teks. Saya ambil uji minda 6.3B, muka surat 152. Okey, saya ambil soalan yang ketiga. Tak kisahlah kamu dapat soalan tu panjang mana ke, gambar ajar tu susah mana ke, kamu mestilah memahami apa yang soalan bagi dan apa yang soalan nak. Gunakan pengetahuan yang lepas. Okey, untuk bulatan ni tak semesti apa yang kamu belajar hari ni guna yang hari ni saja. Dia akan kaitkan dengan pengetahuan lepas kamu. Apa ciri sudut yang tercangkum pada lilitan bulatan, pada pusat dan lilitan. So, semua tu kena ingat balik. Okey, so tengok dalam soalan ni dia kata dia nak nilai X, Y dan Z. So, kalau kamu tengok dalam soalan, dia bagi maklumat di sini bahawa PQR ialah tangent. So, apa maklumat kita tahu? PQR tangent bermaksud sudut yang terbentuk di situ mesti 90 darjah. Okey, maksudnya sudut OQ tu 90 darjah. Okey. So, macam mana kita nak cari X, Y, Z? So, kita buat satu-satu. Keluarkan satu-satu maklumat. Okey. So, maklumat yang pertama ialah macam mana kita nak cari sudut di O tu. QOS. So, macam mana nak cari? Kita dah belajar sebelum ni bahawa sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan kalau panjang lengkuk dia sama. Okey. So, kalau kita nak cari sudut warna kuning tu bermaksud 48 darab 2, so kita dapat 96. So, kalau daripada sudut kuning tu kita dah dapat 96, kita boleh cari sudut X. Okey, tadi kita dah kata OQ dan OS tu jejari, so bermaksud panjang dia sama. Bila panjang dia sama, kaki dia sama, bermaksud kalau sebelah kanan X, sebelah kiri pun mesti X. So, macam mana nak cari X? 180 tolak 96 bahagi dengan 2. Kenapa perlu bahagi 2? Sebab sudut tu sama besar. So, kita akan dapat X 42. Sudah dapat X 42, kita boleh cari nilai lain. So, yang kedua kita nak cari nilai Y. So, kita dah belajar sebelum ni tangent jejari mesti 90 darjah. Tadi kita dah dapat sudut X 42. So, macam mana nak cari nilai Y? Nilai Y ialah 90 darjah tolak dengan X tolak 42. So, kita akan dapat Y sama dengan 48. Okey. So, dah dapat 2 sudut. Macam mana pula nak cari Z? So, untuk cari Z, kamu fokuskan segitiga yang besar QTS. Okey, kita cari nilai Z. Dia tunjukkan bahawa TQ dan TS tu kaki dia sama. Bermaksud sudut sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Okey, so 180 tolak 48 bahagi dengan 2 kita dapat 66. So, sudut yang berwarna biru tu ialah 66. Kita tahu bahawa sudut yang warna biru tu ialah X dan Z. Ada X kat situ, ada Z kat situ. So, X tadi kita dah kira. So, Z ialah 66 tolak X. So, kita dapat Z ialah 66 tolak 42 kita dapat
24. So soalan tadi, apakah nilai X tambah Y tambah Z? So ambillah nilai yang kita dah kira, 42 tambah 48 tambah 24, kita dapat 114. Okay, ini soalan penyelesaian masalah yang melibatkan tangent dan jejari. So kita tengok subtopik yang seterusnya, iaitu kalau ada dua tangent. Okay, macam mana pula kalau dalam satu bulatan ada dua tangent? Okay, dia kata jika ada dua tangent kepada satu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu di A. Macam mana gambar rajah dia? Okay, dia kata ada jejari, ada pusat bulatan berpusat O, ada tangent, titik tangent B, titik tangent C. Kalau kita sambung garis tangent tu, dia berjumpa pada satu bucu A. Okay, so apa yang kita boleh katakan, ciri yang pertama ialah panjang BA sama dengan panjang AC. BACA sama. Okay, yang saya gariskan warna biru tu. Okay, ciri yang kedua, sudut BOA dan sudut COA adalah sama. Okay, yang saya warnakan biru. X adalah sama dengan X. Okay, dan ciri yang ketiga, AOB dan AOC juga sama, iaitu yang warna pink tu, Y sama dengan Y. Okay, kalau kita tengok X dengan X tu sama, Y dengan Y tu sama. Kalau kita ambil tambah X tambah Y tu, 2X tambah 2Y tu, nilai sudut yang bertentangan tu mesti 180 darjah. Okay, yang itu mesti 180 darjah antara sudut 2X dengan 2Y tu. XY tu kalau kita tambah dia, nilai sudut BOC dan BAC mesti 180 darjah. Okay, so kita tengok satu contoh soalan. Okay, ini basic biasa dia suruh cari nilai X dan juga nilai Y. Saya sekarang boleh buat. Okay, melalui maklumat, so nilai Y ialah 90 darjah. Okay, terus dapat jawapan. Okay, macam mana cari nilai X? Tadi saya kata kalau sudut dia bertentangan, sebab sudut sebelah atas dan bawah ni dua-dua dah 90 So sudut bertentangan 125 dan X ni mestilah 180. Hasil tambah dia mesti 180. So bermaksud kalau nak cari nilai X, 180 kena tolak dengan 125. So X kita dapat 55. Okay, so kita tengok satu contoh dalam buku teks, soalan contoh 16. Okay, so di sini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 154. Ada 3 soalan. Soalan suruh cari nilai X, soalan suruh cari nilai Y, dan juga soalan suruh cari panjang jejari. So keluarkan maklumat yang kamu dah tahu sebelum ni. Okay, dah belajar. Okay, so dia beri gambar rajah sebegini. Tadi kita dah belajar ciri-ciri dua tangent dalam satu bulatan. So apa ciri yang pertama? Kalau ciri yang pertama, dia kata dia dua tangent sentuh pada satu titik, so mestilah panjang PQ dan panjang RQ tu sama, kan? So kalau di atas tu panjang PQ dia 14, so di bawah tu RQ dia Y, so automatik kita dapat Y ialah 14. Okay, so macam mana nak cari nilai X? So kita tengok X itu berada dalam satu segitiga. Apa nilai sudut QPO? Tadi kita dah belajar ciri yang pertama. Kalau dia ada tangent sentuh pada jejari, sudut dia mesti 90 darjah. Okay, berapa nilai sudut dalam satu segitiga? Segitiga jumlah sudut dia mesti 180. So nak cari X, 180 tolak 90 tolak 66. So X kita dapat 24. So dah dapat nilai X, dah dapat nilai Y. Macam mana pula nak cari jejari bulatan? Okey, jejari bulatan ni kalau kita tengok,
panjang dia ialah OP ataupun OR. Mana-mana satulah. Okey, kamu cari OP pun sama, OR pun sama. So bila ada melibatkan jari macam ni, so kita keluarkan gambar rajah segitiga tersebut. Okey, melalui nilai X, nilai Y yang kita kira tadi. So panjang di bawah ialah 14, sudut yang tercangkum tu ialah 24. Dan kita nak cari jari. So apa hubungan ketiga-tiga maklumat ni? Ini juga kamu dah belajar. Okay, so nak diberi sudut, diberi satu panjang, kamu nak cari panjang yang satu lagi, so kita kena gunakan sama ada sin, cos ataupun tangent. So kamu tengok berdasarkan maklumat yang kita ada. So di sini garis paling panjang ni ialah hypotenuse. Hypotenuse tak ada maklumat, kita tak tahu berapa panjang garis yang paling panjang ni. So bermaksud kita tak boleh guna sin, kita tak boleh guna cos. So kita kena guna tangent. So tangent tu apa? Tangent tu ialah bertentang per sebelah. Bertentang dengan tangent 24. Tentang dia ialah jari, sebelah 24 ialah 14 cm. So tangent 24 darjah sama dengan jari per 14 cm. Macam mana nak cari jari? So nak cari jari, 14 cm tu kita gerakkan ke sebelah kiri, kita akan dapat darab. Okay, so 14 darab dengan tangent 24. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6.233 cm. So untuk hari ini kita dah habis. Kamu dah belajar apa itu tangent, apa hubungan antara jari dengan tangent, dan apa ciri dua tangent pada satu bulatan. So saya harap kamu boleh faham, kamu boleh follow apa yang saya terangkan. Kalau ada sebarang masalah, kamu boleh rujuk dengan saya. Okey, so kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. So sekian, terima kasih.